Okey, apa dia manfaat ataupun kelebihan daripada kad OKU ni? Kenapa yang kami gesa sangat supaya OKU di luar sana mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat? Sebenarnya kita ada 25 kelebihan. Okey, 25 kelebihan sebagai OKU berdaftar. Hari ini saya nak menceritakan tentang OKU, orang kurang upaya. Di mana orang kurang upaya ini adalah seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Definisi ini kita ambil daripada Akta OKU 2008 ya, dan ada ketidakfahaman, kadang-kadang ada kekeliruan daripada orang awam tentang penggunaan perkataan orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya. Tapi dari sudut definisi Akta orang kurang upaya, kita menggunakan terma orang kurang upaya. Okey, untuk orang kurang upaya ni ada 7 kategori OKU yang ada di dalam negara kita berdasarkan Akta orang kurang upaya. Yang pertama ialah kategori pendengaran, yang kedua kategori penglihatan, yang ketiga kategori pertuturan, yang keempat kategori fizikal, yang kelima kategori pembelajaran, yang keenam kategori mental dan juga yang ketujuh kategori pelbagai. Dan untuk semua kategori ini ianya memerlukan pengesahan daripada pegawai perubatan yang berdaftar di negara kita lah. So kenapa kita perlu tahu tentang kategori ini supaya kaedah pemulihan, kaedah intervensi, kaedah rawatan yang sesuai dan juga kaedah pendidikan yang sesuai boleh diberikan kepada orang kurang upaya mengikut kategori yang bersesuaian. Kalau kita tengok kategori pendengaran, kita perlu tahu tahap pendengaran. Ada 50%, ada 30%. Kategori penglihatan, kita nak tahu kalau dia total 100% buta, mungkin kita boleh mengajar braille, mesin braille ataupun menggunakan tongkat. Ataupun masalah pertuturan, kita boleh hantar kepada speech therapy, kita boleh hantar untuk kepada pegawai perubatan atau pemulihan yang berkaitan. Dan fizikal kita boleh hantar kepada jurupulih cara kerja. Kalau kategori yang tidak ada kaki contohnya, kita hantar kepada pegawai fisioterapi. Masalah pembelajaran seperti anak-anak yang autism ya. Kita hanya tahu anak bila masalah pembelajaran ada sindrom Down, tapi sebenarnya ada banyak kategori, ada autism, ada ADHD, ada masalah pembelajaran spesifik, disleksia. Yang ni kalau kita dapat kesan kategori yang bersesuaian kepada anak-anak OKU ini, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian dapat kita aturkan kepada mereka untuk jangka masa yang lebih panjang. So yang paling kritikal adalah OKU kategori mental, di mana untuk kategori ini ianya perlu pengesahan khusus daripada pakar perubatan psikiatrik dan ianya mengambil masa yang agak panjang sikitlah untuk pengesahan daripada pegawai perubatan. Okey. Kita lihat statistik ya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat statistik di negeri Terengganu sehingga hari ini. Seramai 30,467 orang telah didaftarkan di negeri Terengganu. So dan saya percaya di luar sana masih ramai lagi yang belum mendaftar sebagai OKU berdaftar dalam negeri Terengganu. Kalau kita lihat di sini kategori pembelajaran menunjukkan pendaftaran yang paling tinggi lah, 12,827. Mungkin faktor pendidikan khas program pendidikan khas yang ada di sekolah-sekolah dalam negeri Terengganu membantu pendaftaran ini. Dan dalam masa yang sama juga kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu, kami sedang memgiatkan kempen pendaftaran OKU pada tahun 2020 ini sebab kita nak daftarkan lebih ramai OKU di negeri Terengganu. Lebih ramai yang mendapat manfaat daripada kad OKU. Okey, apa dia manfaat ataupun kelebihan daripada kad OKU ni? Kenapa yang kami gesa sangat supaya OKU di luar sana mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat? Sebenarnya kita ada 25 kelebihan. Okey, 25 kelebihan sebagai OKU berdaftar. Yang pertamanya, ini yang biasalah kalau OKU kita tahu, OKU biasanya mengalami masalah kesihatan, kerap sakit ya. Kita akan melalui dengan adanya kad OKU ini akan dapat pengecualian bayaran rawatan perubatan di hospital kerajaan. So just tunjuk kad OKU akan dapat pengecualian bayaran tersebutlah. Selain itu, kita ada juga allowance RM150 sebulan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah dan juga pelatih PPDK ataupun di pusat-pusat pendidikan swasta ataupun pusat-pusat pendidikan yang diuruskan oleh NGO.
allowance ini kita panggil sebagai allowance pelajar OKU, RM150. Okey, selain itu ada juga dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam, waktu bekerjaan JAL dalam perkhidmatan awam untuk menjaga anak OKU, dan yang paling saya teruja sekali sekarang ini adalah mulai dalam bajet 2022 baru ini, di mana Kementerian Pengangkutan telah pun memperluaskan pengecualian cukai jalan road tax, cukai jalan kepada OKU, bukan sahaja kepada OKU semata-mata, tetapi kepada ibu bapa dan juga kepada waris yang menjaga OKU. Maksudnya, kalau saya ada menjaga isteri, contohnya isteri saya seorang orang kurang upaya, saya sebagai suami juga menerima manfaat pengecualian cukai jalan. Okey, mungkin pada kita RM RM2 motor tu kecil, tapi pada keluarga-keluarga OKU ataupun orang-orang yang di luar sana yang lebih memerlukan, RM2 tu besar. Mungkin nampak RM2 itu kecil, tapi kalau rotek kereta RM90 nilai dia besar. Kalau sisi 2.0 ke atas 300 lebih, nilai itu pun sedikit sebanyak memberi manfaat kepada orang kurang upaya lah. Yang paling popular di Jabatan Kebajikan Masyarakat, seperti yang tuan-tuan sedia maklum lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat ini sinonim dengan bantuan bulanan. Seperti allowance pekerja OKU, itu disediakan khas kepada OKU, allowance pelatih pusat pemulihan dalam komuniti yang saya katakan tadi, allowance OKU tidak berupaya bekerja, bantuan penjagaan pesakit OKU, terlantar, bantuan latihan apprentice, geran pelancaran dan juga bantuan alat sokongan dan alat tiruan. Ini antara manfaat-manfaat yang diterima oleh OKU. So, manfaatnya banyak lagi. Ada 25 manfaat yang ada untuk orang kurang upaya. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih nak tahu lagi apa manfaat-manfaat lain, boleh masuk ke laman web JKM, www.jkm.gov.my, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke portal khusus sistem pendaftaran OKU, www.oku.jkm.gov.my. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pendaftaran dan juga boleh melihat apakah kelebihan-kelebihan sebagai OKU mendaftar. Jadi bagaimana ingin mendaftar? Bagaimana caranya ingin memohon kad OKU? Kita ada beberapa kaedah untuk kita mempermudahkan permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, kita boleh pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah yang berdekatan. So, di Terengganu ini khususnya kita ada 7 buah Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah, daripada Besut ke Kemaman, daripada Hulu Terengganu ke Marang. So, boleh singgah ke Setiu ataupun Dungun, dan seperti yang tuan-tuan semalam di Kuala Terengganu. So, boleh pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah Hulu Terengganu, ke Negeri Terengganu untuk mengambil borang dan mendaftar, bawa bersama borang permohonan pendaftaran yang lengkap. Kalau kategori fizikal OKU-nya jelas, boleh disahkan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat daerah. Tetapi kalau yang lebih spesifik, perlu dapat pengesahan daripada Pegawai Perubatan. Bawa salinan kad pengenalan, sijil kelahiran dan juga satu keping gambar terkini bersaiz pasport. Dan untuk bermula tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita mempermudahkan melalui pendaftaran secara atas talian, secara online. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar di laman web www.oku.jkm.gov.my, pergi kepada sistem SMOKU, sistem pendaftaran orang kurang upaya, klik kepada tombol daftar, pendaftaran baru. So, di situ boleh masuk secara online dan insya-Allah pendaftaran anda akan diproses dengan segera sekiranya memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan. Dan mempermudahkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mungkin ada keperluan segera untuk menggunakan kad OKU. So, mulai tahun 2021, JKM memperkenalkan kad OKU digital. So, untuk kad OKU digital ni, tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun mendaftar di dalam sistem SMOKU ataupun telah berjaya mendaftar sebagai OKU, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan satu barcode melalui sistem tersebut untuk kad OKU secara digital. So, tuan-tuan dan puan-puan mungkin perlukan segera, tidak ada kad secara fizikal, mungkin mengambil tempoh lebih kurang dalam 3 ke 7 hari. So, boleh menggunakan kad OKU secara digital ini dalam telefon masing-masing dan bawa kepada mana-mana perkhidmatan yang tuan-tuan dan puan-puan perlukanlah. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, kepada Jabatan Pengangkutan Jalan, just tunjukkan kad OKU digital tersebut dan boleh mohon untuk
pengecualian cukai. So, saya serulah kepada semua masyarakat di luar sana, jangan malu untuk tampil ke depan mendaftar sebagai orang kurang upaya. Kita kena buang persepsi, buang stigma orang kurang upaya ini sebagai beban kepada dalam masyarakat. Jadilah OKU berdaftar dan insya-Allah kita sama-sama prihatin untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang kurang upaya. Tiada bezanya di sisi kami, kita keluarga Malaysia, insya-Allah. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my.